Assalamualaikum. Terima kasih kepada Madam Nur Razilawati kerana telah mengizinkan kami menjalankan tugasan ini. Di sini kami akan mengulas satu jurnal yang bertajuk Perpaduan Politik Asas Integrasi Nasional Malaysia yang ditulis oleh Fatini Hanafi, Zulkarnain Abdul Rahman dan Arbayah Muhammad Nur. Kami memilih tajuk ini kerana Malaysia merupakan sebuah negara pelbagai etnik yang pesat membangun. Perkara ini telah menjadikan Malaysia model kepada masyarakat majmuk yang lain. Hal ini disebabkan walaupun Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan mengamalkan budaya, bahasa dan agama sendiri, namun tetap terikat dengan satu sistem politik yang sama. Namun begitu, terdapat beberapa faktor pengukuhan dan faktor pemecah belahan serta saranan dan penyelesaian kepada isu dan permasalahan perpaduan dalam menyatukan rakyat. Faktor pengukuhan politik perpaduan ialah kerajaan demokrasi. Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi berparlimen yang mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa yang terdapat di Malaysia ada 3 bahagian. Pertama, pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Selain itu, sistem demokrasi juga dapat memudahkan rakyat mengeluarkan bantahan atau membuat tuntutan. Seseorang juga boleh bersuara hanya dalam lingkungan undang-undang yang berfungsi untuk melindungi individu berkenaan. Di Malaysia, hak kebebasan mengeluarkan pendapat diberikan jaminan. Hal ini menunjukkan kerajaan demokrasi sangat penting bagi sesebuah negara. Ekonomi juga memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan di Malaysia. Pertumbuhan ekonomi yang berterusan dalam beberapa dekad sejak kebelakangan ini membolehkan jurang perbezaan antara kaum dapat dikurangkan. Selain daripada itu, Malaysia juga menjalankan satu transformasi baharu untuk pertumbuhan ekonomi, iaitu transformasi daripada segi sudut perdagangan, industri, profesion dan lain-lain. Dengan adanya transformasi ini, Malaysia kelihatan lebih maju ke hadapan dan lebih meningkat hasilnya. Keadaan ini memerlukan kerjasama antara pihak kerajaan Malaysia dan masyarakat antara kaum Malaysia supaya tidak berlakunya konflik akan datang. Unsur budaya merupakan salah satu asas penting dalam mewujudkan perpaduan antara kaum di negara Malaysia. Dengan mempunyai tolak unsur budaya, ia dapat mewujudkan keadaan yang aman, stabil, makmur dan sejahtera. Tambahan pula, bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Selain itu, bahasa-bahasa lain juga digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang oleh masyarakat. Dengan ini, masyarakat dari pelbagai bangsa dapat berkomunikasi dengan mudah menggunakan bahasa rasmi sebagai media komunikasi antara satu sama lain. Selain itu, perkongsian nilai dan tindakan saling menyertai perayaan antara kaum dapat merapatkan lagi hubungan persefahaman. Tegasnya, sikap dan nilailah yang mendasari budaya. Ianya menyumbang kepada pengukuhan ikatan kaum-kaum di negara ini. Antara faktor pemecahan politik ialah sikap prasangka. Prasangka merupakan tindakan menyangka dahulu dan yang menjadi masalah di negara kita ialah prasangka itu biasanya berupa sangkaan buruk terhadap kaum lain. Tindakan prasangka yang tiada henti terutama menerusi platform media sosial yang menyentuh isu sensitif seperti kaum serta agama mengundang situasi kurang harmoni di negara Malaysia. Sikap ini menjadi penghalang kepada hubungan antara etnik dan membawa kepada pergaduhan etnik. Sensitiviti antara kaum perlu dijaga walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Sebagai contoh, paling ketara telah berlaku pada tahun 1998 yang menyaksikan ketegangan etno-religius berikutan isu peristiwa Masjid Kapur Rawa Kuil Raja Maturai Viren, Pulau Pinang. Peristiwa ini telah menyebabkan pergaduhan antara penduduk setempat Melayu dan berketurunan India selain mengakibatkan prasangka, syak sangka dan fitnah yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Perkauman merupakan sikap mementingkan kumpulan etnik sendiri. Dalam negara kita, fenomena ini wujud dengan agak jelas dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan di mana satu-satu kumpulan etnik mementingkan orang-orang kumpulannya sendiri. Sikap perkauman mudah menghasilkan hubungan yang tegang dan jarak sosial di antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang berlainan etnik. Sebagai contoh, peristiwa berdarah Taman Medan di Petaling Jaya Selatan tercetus pada 8 Mac 2001 telah menjadi pergolakan kaum beberapa hari berikutnya. Keadaan ini menyebabkan hubungan tegang berlaku antara kaum India dan Melayu. Akhir sekali, saranan dan penyelesaian kepada isu dan permasalahan perpaduan.
Masalah perpaduan bangsa dan rakyat telah banyak dan kerap diperbincangkan di negara kita. Apa yang penting, usaha-usaha telah dilakukan oleh pelbagai pihak terutama daripada kerajaan seperti pengenalan rukun negara. Di dalamnya menyebut mengenai beberapa ciri penting bangsa Malaysia yang akan dibangunkan itu. Sifat itu ialah dengan membina rakyat yang bersatu padu dan sanggup memberi taat serja yang paling tinggi kepada negara ini serta melahirkan masyarakat yang progresif iaitu yang dapat memperseimbangkan di antara kemajuan sains dan teknologi dengan perkembangan nilai-nilai rohaniah. Semua ciri-ciri masyarakat ini seharusnya menjadi pedoman, pegangan dan matlamat kepada segala rancangan untuk pembinaan bangsa dan negara. Tuntasnya, kesepaduan dalam masyarakat di Malaysia harus dimantapkan dari semasa ke semasa untuk mencapai satu tahap integrasi sosial yang lebih bersepadu. Ini dapat dilihat jika kita mempunyai pelbagai jenis masyarakat dan kaum serta mempunyai pelbagai kebudayaan dan keagamaan. Oleh itu, didikan dari kecil lagi dapat membantu kita untuk mencintai negara kita sendiri bagi memantapkan lagi jalinan integrasi yang utuh. Menurut Erich Fromm, masyarakat yang sihat adalah masyarakat yang cinta ke negara, manakala masyarakat yang sakit berlakunya permusuhan. Justru itu, kerajaan telah melakukan pelbagai usaha untuk memperbaiki hubungan perpaduan seperti pengenalan rukun negara, dasar ekonomi baru dan wawasan 2020. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mempunyai jati diri yang kukuh bagi menyemarakkan lagi hubungan perpaduan sesama kaum. Sekian saja daripada kami. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.